yang diraihkan Timbalan Penguasa Bomba 2 Pada Zizah binti Abni Hajar Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu. Yang itu pun juga Pengarah Kolej Komuniti Teknologi Haji Adil Muhammad. Terima kasih Saudara Haji bahagia bersama pada hari ini. Ketua-ketua program, pesyarah-pesyarah, kaki tangan serta para pelajar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dunia dan inayahnya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk program latihan keselamatan kebakaran Kolej Komuniti Kuala Terengganu tahun 2022. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih khasnya kepada Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Timbalan Penguasa Bomba 2 Puan Zizah binti Abni Hajar, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu kerana kesudian meluangkan masa untuk hadir di Kolej Komuniti pada hari ini. Selamat datang di ucapan. Tuan-tuan dan puan serta para pelajar yang dihormati sekalian, antara pengisian aktiviti program ini adalah ceramah bagi teori berkaitan keselamatan kebakaran yang melibatkan pengetahuan dan berkaitan asas api dan penggunaan pemadam api yang betul. Dan program ini melibatkan aktiviti secara praktikal iaitu secara demonstrasi pemadam kebakaran. Dan antara objektif bagi program pada hari ini adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada warga di JKT terhadap langkah-langkah pencegahan risiko kebakaran dan keselamatan. Masa seterusnya diteruskan dengan menjemput Timbalan Penguasa Bomba 2 Pada Zizah binti Abni Hajar untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk keselamatan kebakaran. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adikku? Baik. Ini semua pangkat anak-anak tadi ya. Kerana anak-anak saya pun lebih kurang usia ni juga lah. Biasa saya berceramah ni bersama dengan kaki tangan. Tapi hari ini dengan keadaan baju merah menyala dah macam bomba lah. Merah menyala ni, kalau merah ni biasanya bomba lah. Tapi adik-adik kita pada hari ini semuanya berbaju merah. Sihat semua? Dah minum belum? Belum? Okeylah tu, kalau dah makan nanti mengantuk. Cuaca juga di luar sana mendung. Jadi boleh bertahanlah sampai tengah hari ya, boleh ya? Cuba bagi tepukan sikit, tepukan. Tak padan dengan yang ada dalam dewan. Lagi satu tepukan paling berapa untuk diri sendiri. Saya nampak adik yang berkemeja hitam tu tidak bertepuk tangan pun. Ya, adik kemeja hitam. Oh adik. Tepuk tangan dek, tepuk tangan. Ya. Okey, bagi tumpuan untuk sampai tengah hari ini, ya. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Kolej Komuniti Kuala Terengganu kerana telah mengambil satu inisiatif yang baguslah. Ya, untuk kita, untuk saya datang berkongsi ilmu bersama dengan adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam dewan pada hari ini berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Ya, kita tak nak orang awam atau masyarakat beranggap kalau terbakar panggil bomba datang berubah. Kita tak nak ada mindset macam itu. Ya, keselamatan kebakaran adalah tanggungjawab kita bersama. Bomba datang apabila bangunan telah terbakar, betul? Ya, tapi sebelum terbakar ni, yang berada di dalam compound, yang berada di dalam bangunan, yang bertugas di sini, yang belajar di sinilah yang memainkan peranan yang penting supaya kebakaran tidak berlaku. Untuk maklumat adik-adik, tuan-tuan perempuan, saya baru pertama kali adik ke Kolej Komuniti ini. Baru saya nampak bayangan bangunan ni macam mana. Selama ni lalu-lalang di luar saja, tengok saja Kolej Komuniti. Tapi hari ini saya rasa bertuah. Ya, dengan adanya ceramah pada hari ini, saya boleh belajar berkaitan dengan fizikal bangunan.
berkaitan dengan tangga keluar, berkaitan dengan sistem kepembahan yang ada di dalam bangunan ini. Kenapa itulah yang akan membantu adik-adik semua bila berlaku kebakaran. Okey? Okey, yang apa wilayah ini? Pengenalan kepada Balai Bomba saya, Balai Bomba Kuala Terengganu. Tahu Balai Bomba dekat mana? Di mana? Ada? Dekat Gajah Aliran. Betul tak? Okey, mungkin adik dia selulur ni lah. Okey, mak dia kerja dekat Klinik Aliran. Betul lah tu. Bersebelah dengan Klinik Aliran adalah Balai Bomba Kuala Terengganu. Tetapi bersebelah dengan JPJ itu adalah Ibu Pejabat Bomba Terengganu. Dia berbeza ya. Balai Bomba ni dia beroperasi 24 jam. Okey? Saya mohon adik-adik beri tumpuan. Kalau adik-adik nak bercakap, nanti saya panggil kat depan ni kita berbual. Boleh? Ya. Jadi ambil peluang yang bagus ini yang telah diuruskan oleh pihak kolej untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Okey? Aku ni separuh hari saja. Okey? Yang terpapar di layar itu, kalau tengok yang di tengah itu adalah kumpulan anggota saya. Ya, saya ada 90 anggota. Keseluruhan dia adalah lelaki. Semua lelaki. Dalam bomba ni perempuan tidak ramai. Ya, kalau satu Malaysia dia ada lebih kurang 1000 orang saja perempuan. Pasal apa? Pasal apa? Kenapa perlu lelaki yang ramai dalam bomba? Gagah? Perempuan tak gagah tak? Perempuan tak gagah tak? Okay. Kerana juga seorang anggota bomba memerlukan fizikal yang kuat. Perlu fitness yang orang kata yang mantap, yang tertinggi. Kerana apa? Peralatan kebombaan semuanya berat-berat. Bukan perempuan tidak sesuai, tetapi seorang wanita ni dia banyak batang darah dia. Ya? Bila dia berkahwin, dia mengandung, dia melahirkan, perempuan. Ya? Tetapi tugas-tugas bomba ni, daripada dia start bertugas sehinggalah dia bersara, dia memerlukan fizikal yang kuat. Okay? Itu adalah antara tugas-tugas bomba ya, yang selama ini dilaksanakan. Ya, termasuklah biasalah kebakaran tu sinonimlah dengan bomba. Dan kita ada pointer lah, terus dia pointer dia. Okey, setiap hujung minggu kami buat rondaan di pantai-pantai. Ya, kerana Terengganu ni kes lemas dia amat tinggi. Ya, terutama bagi pengunjung luar yang datang ke Terengganu yang suka tengok pantai Terengganu. Nampak cantik tapi amat bahaya. Satu dapat diselamatkan dan yang lain selamat. Jadi kita tak nak berlaku beginilah. Ya, kena ada kesedaran bahawa pantai di Terengganu ini tidak sesuai untuk mandi-manda. Ya, di pantai Pak Dak. Siapa biasa pergi pantai Pak Dak? Tahu tak pantai Pak Dak sebenarnya? Ya, paling bahaya di situ. Ambulans. Ya, bomba juga ada ambulans, ada paramedik yang telah dilatih oleh pihak KKM. Yang ini kebakaran rumah, yang ini adalah panggilan baris. Setiap kali kita masuk bertugas, ya, bomba dia bertugas. Yang ini kes hari itu semasa COVID, mengambil masa lemas. Ya, patut-patut tidak, ya, tetapi kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Okey? Okey? Pernah bertugas di Negeri Naka daripada tahun 91 hingga 2004. Ya, kemudian 2004 hingga 2010 sebagai pegawai latihan di Akademi Bomba Angkatan Terengganu. 2010 hingga 2017 sebagai pegawai perhubungan awam di BPM Terengganu. Dan sehingga sekarang saya ditugaskan sebagai ketua balai. Ada dalam kita punya minda supaya tidak berlaku kebakaran. Macam mana tak nak berlaku kebakaran? Inilah yang kita akan belajar, yang saya akan bagi tahu dekat tuan-tuan perempuan semua yang ada dalam dewan ni macam mana api boleh berlaku ya. Okay, ini adalah kes-kes yang berlaku di Terengganu. Yang ini pun Terengganu, yang ini di luar, yang ini di hospital Johor Bahru ya, lepas. Keratan-keratan apa? Ya, saya
jadi supaya kita ada satu keinsafan. Kita ambil cadang. Pasal apa? Bila berlaku kebakaran tidak ada apa yang selamat kalau kita tidak kawal. Kalau kita tidak ambil tindakan awal. Daripada kecil kita tak padamkan akan menjadi satu kebakaran yang besar sehingga mengakibatkan bangunan kita rosak. Ini juga beberapa kematian dalam kebakaran. Okey, kenapa kebakaran suka dikawal atau gagal dipadamkan? Yang pertamanya, alamat tidak jelas. Yang ini perlu diambil perhatian oleh setiap masyarakat. Okey. Kalau ada kebakaran, macam mana nak pakai bomba? Macam mana nak pakai bomba? Cuba seorang angkat tangan. Siapa nak jawab? Tidak ada keberanian ni ada ni. Dia cakap ramai-ramai boleh, tapi cakap seorang tak berani. Okay, macam mana nak pakai bomba? Adik kita yang depan. Okey adik, berapa adik? Saya tak boleh nak jalan. Okey, adik kita, jangan takut. Macam mana ada berlaku kecemasan, ada berlaku kebakaran, ada nak pakai bomba? Macam mana? Yalah, telefon apa? Okey, telefon. Dia dikata 999, betul? Okay, untuk maklumat 999 adalah talian MERS. MERS. Okay? Dan operatornya bukan bomba. Adalah orang awam yang menyambut panggilan berbentuk kecemasan. Di situ kita ada 5 jabatan. MERS ya? Ada 5 jabatan: bomba, polis, ambulans. Apa lagi? APM. Dan satu lagi? APM itu? Satu lagi apa? Maritim. Maritim. Tahu tak maritim apa? Yang dekat laut tu. Ada 5 pasukan di situ yang menggunakan talian MERS dan operator akan bagi menimbul kesesuaian pasukan. Jadi apabila kita panggil MERS 999 tu, dia punya operator dia ada di Melaka, Kuala Lumpur dan juga Kuching, Sarawak. Dekat Terengganu tak ada. Api itu bahaya. Api itu bahaya, betul? Okey. Itu pandangan masing-masing lah, saya tak boleh nak kata salah. Okey, adik kita yang handsome tu, apa itu api? Api itu bahaya. Api itu bahaya? Adakah semua api bahaya? Ya. Api cinta? Bahaya? Bahaya juga lah. Okay, terima kasih. Ini, apabila 3 unsur ini bercantum, api akan terbentuk. Yang pertama adalah oksigen. Ada oksigen sekarang? Ada. Adalah, yang kita bernafas ni adalah oksigen. Berapa kandungan oksigen dalam udara biasa? 16. Berapa? 16. Ya, tak ada tidak. Yang ada dalam udara biasa yang kita sejuk ni, yang kita bernafas ni ada 21%, 21 hingga 23% dalam keadaan biasa. Ya? Tapi untuk berlaku kebakaran cuma perlu 16% sahaja. 16% saja. Maksudnya udara oksigen yang ada dekat persekitaran kita ni telah melebihi. Ya? Maksud telah melebihi tu bila-bila saja boleh berlaku kebakaran. Okey? Yang pertama adalah oksigen. Okey, yang kedua apa? Bahan api. Ada bahan api dalam ni? Apa dia? Kita jangan pergi jauh-jauh lah. Kita dalam dewan ni saja. Apa bahan yang ada? Kayu, kerusi, meja, apa? Sofa, kapet. Ya. Tuan-tuan yang ada dalam ribut adalah salah satu bahan juga. Manusia juga adalah bahan yang boleh juga terbakar. Betul? Ya? Ya? Jadi yang inilah kita perlu jaga.
Pastikan aircon lepas habis guna tutup. Pastikan komputer lepas habis guna sebelum kita balik kena tutup dia punya switch utama. Bukan hanya ditinggalkan slip saja. Ya, bila berlaku petir, buruh dan sebagainya, dia akan menyambar, berlaku kebakaran. Pasal apa? Haba ni tadi. Ya. Switch utama hendaklah ditutup sebelum meninggalkan bangunan. Ada yang bekerja yang apa ni, belajar dengan mesin? Ada? Menggunakan mesin? Ada? Mesti ada kan? Itulah lagi bahaya. Ya? Pasal apa? Kalau kita tidak menutup switch utama, maksudnya arus elektrik tu masih berfungsi di dalam wire. Masih ada. Ya? Terutama komputer. Ya, jangan kalau kita nak balik hanya tutup saja tanpa menutup dia punya switch utama. Ya, wire tu masih ada current. Bila berlaku percikan dan sebagainya, itulah sebabnya berlaku kebakaran bermula daripada litar pintas. Antara punca-punca kebakaran. Haba inilah yang perlu kita jaga. Ni cahaya matahari yang berlebihan pun juga boleh menyebabkan kebakaran. Api yang terdedah, colok, lilin. Dulu-dulu kalau lilin ni berlaku banyak kebakaran dekat asrama. Ya, biasa asrama pukul 11 malam dia akan tutup karen, suruh tidur. Tapi homework tak siap lagi, pasang lilin. Ya, buat kerja sekolah, lelas terlelap. Lilin jatuh, habis. Makan bahan-bahan yang ada. Ya, banyak berlaku kes yang berpunca pada lilin ni adalah asrama-asrama, terutama tahfiz lah. Antara punca yang berlakunya kebakaran. Okey, mampatan gas, apa ni lagi ni? Tindak balas kimia, geselan, elektrik dan percikan api. Ini antara haba-haba yang perlu kita jaga. Ya, jangan berlaku berlebihan dan sebagainya. Contoh satu lagi apa yang paling mudah? Plug. Ya, extension wire. Daripada satu kita sambung ke dua, daripada dua kita sambung ke tiga. Okey, itu kena jaga. Terutama kalau yang duduk, adik duduk mana? Duduk rumah keluarga ke? Duduk asrama? Dia duduk rumah sewa. Rumah sewa, berapa ramai duduk? Bersama rakan-rakan? Okey, berapa ramai? 7 orang, satu rumah. Okey, satu rumah 7 orang kira okey lah. Ya? Kalau kena yang macam bangsa asing, parti Bangladesh, satu bilik 20 orang. Kipas kat situ, periuk nasi kat situ. Jadi extension itu terlebih had. Ya, bila berlaku terlebih had, overload, berlakulah kebakaran. Ya, kerana extension tu tidak dapat menampung lagi, keupayaan dia tidak ada. Ya, jadi berlakulah kebakaran. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya, boleh angkat tangan? Ada? Ada adik? Macam nak tanya dia? Ada? Tak ada? Okey, di sebelah sini ada nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Boleh tanya adik? Ada yang sampai mana ni? Melakawi? Okey, kalau tak ada kita sambung lagi. Kita nak tahu macam mana tadi api boleh terbentuk. Ini kita nak tahu macam mana api itu merebak. Ya, kerana dia ada kaitan macam mana kita nak padamkan api. Okey, yang pertama adalah olah haba, yang kedua pengaliran, yang ketiga bahangan, yang keempat terus menerus. Kita pergi yang kepada apa ni? Olah haba. Untuk bangunan yang tinggi sebagaimana yang sekarang lah, tingkat 1, ground floor, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Berlaku kebakaran tingkat bawah, ground floor tu, asap dia akan naik ke atas. Ya, dia akan masuk ni dekat ruang-ruang mana yang tidak bertutup. Itu sebab tadi saya cakap pintu rintangan api hendaklah sentiasa ditutup, supaya kita nak halang daripada asap ni masuk dekat kawasan-kawasan ni. Ya, kalau asap ni dah masuk dekat ruangan tangga ni, itu dah jadi satu yang amat bahaya.
Ya? Kerana tangga adalah tempat kita selamatkan diri. Tempat kita turun menyelamatkan diri. Turun daripada tingkat atas, turun ke bawah, terus pergi ke tempat berkumpul. Tapi kalau ruangan tangga ni dah masuk di asap, itu dah jadi satu bahaya lah. Ya? Jadi pastikan pintu semua ditutup, bukannya disedal. Ya? Asap ni dia akan naik ke atas. Kalau berlaku kebakaran dekat tingkat 5, adakah tingkat 3 akan terbakar? Kebakaran bermula tingkat 5. Adakah tingkat 3 akan terbakar? Terbakar ke tak? Mustahil akan terbakar. Kerana api dia tak akan turun ke bawah. Asap tak akan turun ke bawah. Dia akan naik ke atas. Tetapi tingkat 4 dalam keadaan bahaya. Kenapa? Dia bukan bahaya berlaku kebakaran, tetapi dia mungkin bahaya berlaku runtuhan. Kerana dia punya lantai telah panas. Jadi tingkat 4 pun kita kena kosongkan. Tak boleh nak kata tingkat 4 tu selamat. Takut ada berlaku runtuhan dan sebagainya. Ini adalah olak haba. Api dia akan naik ke atas. Dan dalam kebakaran, yang paling bahaya adalah asap ataupun api. Yang paling lagi bahaya adalah apa? Asap lah. Api ni dia kecil saja, asap dia dah penuh satu ruang. Macam kita bakar sampah. Bakar sampah sikit je, tapi asap dia 1 kilo nampak. Betul? Okey, jadi asap tu amat bahaya. Okey, yang kedua, bahangan. Ini biasa berlaku dekat rumah-rumah. Ya, terutama rumah-rumah Terengganu ni dia rapat-rapat. Ya, bahangan. Kalau bomba sampai, selain dia padam yang A ni tadi, dia akan sembur juga rumah yang B. Kenapa? Kenapa? Okey, untuk dia turunkan kadar haba. Yang tadilah, yang rajah 3 segi tadi. Ya, sejukkan rumah B. Tapi ada juga bomba kena marah. Pasal apa kena marah? Sembur rumah yang tak terbakar. Ya, ini yang pernah berlaku lah. Ya, apalah bomba ni. Rumah kita tak terbakar pun, kenapa sembur air? Ya, padahal kita nak sejukkan rumah ni. Kita nak turunkan haba kepanasan dia. Kita tak nak jadi rumah A terbakar, rumah B terbakar, rumah C terbakar. Ya, yang satu terbakar ni, rumah A ni, biar katalah, dia tetap akan terbakar. Okey, sehingga bahan dia habis. Okey? Okey, seterusnya kebakaran terus-menerus. Contoh kalau kita isap rokok, kita bakar hujung dia, dia akan habis sampai ke belakang. Ada yang isap rokok sini? Cara isap rokok angkat tangan. Ya ke tak ada? Boleh percaya ke? Siapa tak isap rokok angkat tangan? Kenapa ketawa dulu? Okey, bagus. Dia tak isap, bagus. Ya? Merokok bahayakan kesihatan. Kalau boleh jangan isap rokok lah. Okey? Ataupun macam ubat nyamuk. Kita bakar dia di hujung, dia akan habis sampai ke belakang. Itu adalah terus-menerus. Ataupun api colok. Ya? Kita bakar dekat hujung dia, dia akan habis sampai ke bawah. Okey? Itu kemerebakkan secara terus-menerus. Dan yang akhir sekali, secara pengaliran melalui longgang-longgang besi-besi yang ada atas siling dan sebagainya. Okey? Okey. Kita dah tahu macam mana api terjadi. Kita dah tahu macam mana api merebak. Dan last sekali kita nak tahu macam mana kita nak padam kebakaran. Dia ada 3 saja. Ya? Yang pertama menyejukkan, yang kedua melaparkan, yang ketiga melemaskan. Okey? Ketiga-tiga cara kita nak padam kebakaran ni sama juga macam kita nak bunuh orang. Yang pertama, menyejukkan. Apa yang kita nak sejukkan? Yang 3 tadi. Kena ingat tu, 3 gambar rajah ni. 3 unsur tu, apa yang kita nak sejukkan? Apa? Okey? Kalau bomba, ini yang saya kata tadi, dia gunakan air.
Kerana bomba punya peluru adalah air. Tetapi tuan-tuan, kalau nak guna air, kena tahu dulu apa jenis kebakaran yang berlaku. Tak semua benda boleh guna air. Kalau silap-silap guna air, dia akan menyebabkan letupan ataupun lebih besar. Ini bahaya. Contoh switch box terbakar. Switch box terbakar, tuan-tuan pun ambil air, tuan-tuan sembur. Api mati, tuan-tuan pun jalan. Jangan guna air. Walaupun saya kata tadi, bomba mana-mana pergi dia akan guna air. Kalau bomba, kalau kami tiang elektrik tu terbakar pun kita guna air. Tetapi kita ada cara untuk apa? Padam dia. Kita ada cara teknik menggunakan air untuk padam api elektrik. Tapi tuan-tuan jangan. Kena ingat bila letak dalam kepala, bila berlaku kebakaran melibatkan elektrik, jangan guna air. Kadang-kadang kita akan jadi panik. Manusia dengan panik biasa. Bomba pun kalau pergi kebakaran, tengok kebakaran dah besar, kita akan jadi panik sekejap. Dalam tempoh 1-2 minit tu kita akan jadi panik. Apa kita nak buat? Macam mana kita nak padam? Nak padam ikut mana? Nak padam guna apa? Itu memang dah ada. Masuk minit yang ketiga tu, kita dah okey dah. Kita dah tahu dah teknik macam mana. Okey? Jangan tuan-tuan senang-senang guna air. Ataupun berlaku kebakaran minyak, kuali. Nak goreng ikan. Lupa kita dah panaskan minyak, balik ke dapur tengok api dah penuh dalam kuali. Kita pun ambil air, kita pun siram. Api akan menjadi lebih besar. Yang ini kita akan tunjuk dalam demo kita tengah hari nanti. Pasal apa? Dalam air ada apa? Apa simbol air? H2O. O tu adalah oksigen. Jadi kita ingat tadi, yang rajah 3 segi itu, oksigen adalah salah satu unsur yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Okey? Jadi jangan gunakan air. Okey, yang kedua, melaparkan. Sama juga. Kalau manusia lapar, lama-lama dia akan mati. Apa yang kita nak laparkan? Rajah 3 segi tadi. Apa yang kita nak laparkan api ni? Bahan. Habis bahan, api akan padam. Jadi kita kena asingkan bahan-bahan yang ada dekat tempat kebakaran untuk nak bagi api jangan merebak. Okey, dan last sekali adalah melemaskan. Contohnya kalau kita pun ambil bantal, tekuk muka, tekan lama-lama, kita akan lemas. Sama juga dengan api. Berlaku pada tahun 2017. Yang ini adalah kebakaran di Tafiz. Kalau tuan-tuan ingat, yang mengorbankan 22 nyawa, betul? Ingat? Ingat tak? Okay, yang ini berlaku kebakaran rumah di Losong. Yang ini juga berlaku di Losong lah, menyebabkan seorang mati kebakaran. Ini antara mayat-mayat yang kita jumpa sewaktu berlaku kebakaran. Mayat-mayat yang rentuk. Saya tunjukkan ini bukan untuk apa, untuk nak bagi kesedaran kepada kita. Kita tak nak ini berlaku pada kita, atau keluarga kita, atau kawan-kawan kita. Ini juga sama. Ini semua di dalam tab mandi. Pasal setengah orang kata kalau berlaku kebakaran masuk bilik air. Pasal apa? Dalam bilik air ada air. Tapi saya cakap tadi yang paling bahaya adalah asap. Asap tu dah akan masuk ikut ruang-ruang halus apa semua, akan penuhkan pula bilik air. Walaupun kita siram dengan air, asap takkan hilang. Ada orang boleh duduk dalam asap? Duduk dalam asap. Kalau ada, saya nak bagi percuma masuk bomba. Pasal dia kebal dengan asap. Bomba pun tak boleh duduk dalam asap. Bomba kalau buat kerja dalam asap, kita akan pakai alat pernafasan. Dan pakai kat muka, belakang ada tabung. Itu adalah alat pernafasan untuk halang bomba daripada hidu asap. Kita tak boleh duduk dalam asap. Yang gelap dia akan hitam. Pensan
dan akan terbakar. Yang kedua asap, sama saya kata tadi. Yang ketiga haba. Ya, kepanasan. Bila kita duduk dalam panas, kita akan berpeluh banyak. Okey, dan akhirnya akan pingsan. Okey. Semasa kecemasan, masa adalah musuh. Hanya ada dua pilihan. Sama ada kita nak padamkan kebakaran atau kita nak selamatkan diri. Mana yang tuan-tuan akan pilih? Yang pertama, hentikan kerja serta-merta. Kita buat apa sekalipun kena hentikan. Okay? Berkumpul di tempat yang ditetapkan. Tadi pun kita telah bincang. Tempat pun tuan-tuan dah tahu. Bantu pelanggan keluar. Jika ada pelanggan yang datang, kena bantu dia keluar. Ya? Jangan tinggalkan saja. Okay? Maklum kepada penghuni lain. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak tahu berlakunya kebakaran. Jadi kita kena alertkan dia. Okay? Kadang-kadang kita bekerja, kita belajar, kita pakai apa tu? Earphone. Tak boleh dengar apa loceng berbunyi. Ya? Jadi rakan-rakan yang ada kena alertkan dia. Okay? Selamatkan diri ke pintu ataupun ke tangga yang berhampiran. Tadi pun kita dah bincang. Pastikan keselamatan kerja. Ha? Jangan maksudnya kalau kita tengah guna komputer, tutup komputer. Kalau kita tengah gunakan mesin, tutup mesin. Kita nak elakkan kemerepatkan lebih cepat. Okey? Logam dan kelas E adalah electrical. Ha? Api juga dia ada kelas. Dan yang kelas-kelas inilah kita perlu tahu macam mana cara kita nak padamkan kebakaran. Okey? Kerana dia ada kaitan dengan alat pemadam api yang kita akan gunakan untuk sesi sebentar lagi. Okey? Ada 1, 2, 3, 4 kelas. Okey? Dia ada di mana-mana. Dia bukan saja ada dekat kolej ni. Tuan-tuan pergi pasar raya pun ada. Tuan-tuan pergi tengok wayang pun ada. Pergi bank pun ada. Betul? Ya? Pasal apa? Pasal alat pemadam api ini amat sesuai untuk semua jenis kebakaran. Amat sesuai untuk semua jenis kelas-kelas api. Semua jenis kebakaran. Sesuai untuk kelas A, sesuai untuk kelas B, sesuai juga untuk kelas C, dan sesuai untuk kelas E. Tetapi untuk kelas D, dia tak sesuai. Kelas D ni logam lah. Ya? Kebakaran besi dan sebagainya. Dia memang jarang berlaku lah. Ya? Biasanya besi ni, kilang-kilang besi dan sebagainya, dia akan guna alat pemadam api jenis apa? Buih. Ya? Jenis buih. Jenis foam. Ya? Tetapi alat yang ini, yang ada di mana-mana ni amat sesuai untuk 4 jenis kelas lagi. Itu sebab kalau dekat sini kita lihat ada tulis powder A, B dan C. Nampak tak? Powder A, B dan C. Jadi sekarang tuan-tuan tahu apa maksud A, B dengan C. Adalah kelas-kelas api. Okey. Okay, saya pergi terus kepada alat pemadam api. Ya. Sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000, alat pemadam api dia ada pelbagai jenis warna. Dia ada warna merah, biru, hitam dan juga kuning susu. Ya? Kalau dulu-dulu yang merah ni adalah air. Yang debu kering berwarna biru, yang hitam adalah CO2 dan yang kuning ini adalah buih. Tetapi sekarang semua sekali telah distandardkan menjadi warna merah. Ya? Kerana apa? Merah ni lebih sinonim dengan bomba. Walaupun alat ni bukan alat bomba, tetapi ia adalah alat untuk keselamatan kebakaran. Semua sekali dibuat warna merah. Ya? Kalau tuan-tuan lihat di sini, ada 4 jenis betul? Ada buih, ada air, debu kering dan juga CO2. Tapi sekarang tinggal 3. Apa yang tak ada? Apa yang telah dihapuskan? Ya, air. Pasal apa? Pada masa sekarang, tidak semua bahan
O2 dan O4. Dan alat pemadam api dry powder ini amat sesuai untuk tuan-tuan digunakan untuk mengawal kebakaran di peringkat awal. Okey, saya pergi kepada dia punya komponen. Yang pertama adalah tabung. Yang inilah kita namakan dia tabung. Yang bulat ni. Okey, yang kedua adalah flexible hose. Yang ini kita namakan dia flexible hose. Maksudnya kita boleh bentukkan ke kanan, bentukkan ke kiri. Okey, yang depan ni dinamakan dia nozzle untuk memberi pancutan pump yang tepat, pancutan order yang tepat ke arah kebakaran. Okey. Kita juga ada safety pin. Safety pin. Kalau tak ada pin ni hampir semua orang akan picit. Vandalism. Kita juga ada tolok tekanan berwarna hijau dan juga warna merah. Kalau berwarna hijau maksudnya boleh digunakan. Tapi kalau warna merah maksudnya mungkin ada berlaku kebocoran dan sebagainya. Walaupun kita rasa benda ni berat, tapi jarum dia berwarna merah, maksudnya tidak boleh digunakan. Mungkin berlaku kebocoran dan sebagainya. Jadi pastikan tuan-tuan, perempuan, sementara belajar tu, apa ni, tengok-tengoklah alat panel api yang ada di sekeliling tuan-tuan. Kalau tengok jarum dia dah merah, bagi tahulah dengan pihak pengurusan. Untuk disemak semula. Lepas tu, dilihat, ada stiker daripada bomba, maksudnya alat pemadam api ini telah dibawa ke bomba untuk diperiksa dan disahkan dalam keadaan baik setahun sekali. Kalau lihat di sini sehingga 7 hari bulan 9 2022, maksudnya hari telah luput. Bulan 9 22, hari telah luput ni Carol. Sepatutnya dah ada tarikh baru mungkin belum lagi dibawa dekat bomba untuk diperiksa. Okey, dah expired. Tapi tak apa, nanti demo kita akan guna, mungkin pihak kolej akan gantikan dengan yang baru. Mungkin nak tunggu demo pada hari ini. Nak gunakan terus. Okey. Di sini kita ada juga lihat cara nak guna. Macam mana cara nak guna? Kita ada teknik PASS, P-A-S-S. P yang pertama adalah pull. Apa yang kita nak pull? Safety pin. Safety pin lah. Okey. Lepas tu yang kedua adalah A. Apa yang kita nak A? Nozzle. Ini nozzle. A bukan dekat tempat berlaku kebakaran. Katalah aircon tu terbakar, kita ni halakan dekat aircon. Okay. S yang pertama adalah apa? Shoot. Squeeze. Tekan. Kalau kita tak tekan ni, powder dia tak keluar. Kerana ini kita gunakan secara manual. Dan S yang kedua adalah sweat. Kiri dan kanan untuk kita halang oksigen masuk ke tempat kebakaran. Jadi apa formula dia? Apa formula dia? PASS. P yang pertama apa? Pull. P yang kedua? A yang kedua? A. S yang pertama? Squeeze. S yang kedua? Sweat. Okey? Okey, ada soalan? Apa kandungan yang ada dalam dia? Apa kandungan yang ada di dalam tabung? Ini juga kita perlu tahu supaya kita yakin dengan penggunaan. Kita tak risau dia beracun. Kalau tertelan mungkin boleh mati, kalau masuk mata mungkin boleh buta. Siapa tahu apa kandungan dia? Tahu tak? Kandungan yang ada dalam ni 97% adalah sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Apa maksud sodium? Ni, kakak-kakak kita ni, sodium bicarbonate tu apa?
Sodium bikarbonat tu apa? Serbuk penaik, baking powder. Maksudnya benda tu kita boleh buat makan, buat pau, buat kek, kita guna sodium. Jadi kandungan yang ada dalam tabung ni tidak beracun. Jangan risau, kalau tertelan anda minum air, kalau masuk mata kita ada cuci saja dengan air, insyaAllah. Ya, 97% adalah sodium. Dan ada 3% lagi dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lain untuk bagi dia ringan dan sebagainya. Ya, jangan pula bila saya kata buat kek, hilang pula nanti ni. Ya, buat balik rumah. Mak ni ada 1 tong ni sodium buat kek. Nak raya nanti. Jangan ya. Okey, ada soalan berkaitan dengan ni? Berapa dah? Sebelum kita pergi kepada yang kedua. Nanti dia punya powder akan sampai dekat ya, perlu makan. Kalau kuat tangan kiri sini ya. Kuat tangan kanan. Pegang tangan kanan. Pegang nozzle. Jangan pegang di sini. Kerana dia ada 2 tekanan. 2 tekanan dia akan pergi masuk. Okey, pegang di nozzle. Okey. Jenis apa? Jenis CO2. Kalau yang lepas ni adalah berwarna hitam, yang ini ditukar berwarna merah, tetapi tulisan dia still warna hitam. CO2. Okey? Kandungan yang ada dalam ni 100% CO2. Tidak ada lain-lain tekanan dan sebagainya. Komponen masih sama, tabung. Dan kita ada nozzle ataupun hose. Dia berbeza dengan yang itu. Kenapa? Kenapa yang ini macam ni, yang itu macam tu? Apa beza dia? Ya? Okey, CO2 apabila dia keluar, dia akan tukar jadi ais. Kalau kita pegang dia punya ni, nozzle ni, tangan kita akan melecur sejuk. Macam kita pegang air batu. Ya? Jadi kita hanya halakan macam ni saja. Ya? Dia juga ada safety pin untuk halang kita daripada tekan dan sebagainya. Okey, hanya sesuai untuk api kelas E. Tak sesuai untuk semua jenis kebakaran. Hanya sesuai api kelas E. Electrical, komputer, TV, switch box. Ya, yang ini sesuai. Ya, kebaikan dia bersih. Yang sana dia memotorkan. Kebaikan dia boleh berulang kali digunakan. Kita dah sembuh sikit, api padam, kita boleh gantung dia balik. Tapi untuk dry powder tak boleh. Sekali kita dah tekan, kita kena habiskan. Kemudian kena refill balik. Tak boleh lagi nak guna bulan depan ke tahun depan, tak boleh. Itu keburukan dia. Ini kebaikan dia berulang kali boleh guna. Okey? Cara nak guna sama juga. Apa teknik tadi? Formula P yang pertama apa? Oh, apa yang kita nak pun? Apabila kita nak buka safety pin, kita jangan tekan. Kalau kita tekan, apabila boleh, riliskan. Save, biarkan, terus tarik. Okey? Dan apa yang seterusnya? A. Apa maksud A? A. Kita A dia dekat tempat yang berlaku kebakaran. Contohnya aircon tu terbakar. Okey? Kemudian apa? S. Apa kita nak buat? Bukan pecah dia. Baru tapi. Okey? Dan yang last sekali apa kita tekan? Okey? Yang ini
memotorkan, tengok tadi dapat turun. Ya, tetapi tidak sesuai dekat kawasan terbuka. Dia akan hilang macam tu je. Ya, ini saya nak tunjukkan perbezaan CO2 dengan dry powder. Dry powder saya tak boleh test lah, nanti habis foto. Ya, tapi untuk yang CO2, CO2 dia bersih. Ya, tengok sekali ya. Aku ada yang terpanjang. Satu. Dia bersih. Sejuk tak? Sejuk. Macam salji lah. Salji turun ni. Okey? Okey? Api dah padam. Okey? Api dah padam. Okey, kita simpan balik. Masukkan balik dia punya safety pin. Dan kita boleh gantung dekat tempat asal. Sehinggalah dia habis. Kalau tahun depan pun kita nak guna pun boleh, tidak ada masalah. Sehingga tarikh ni selesai lah, setahun sekali. Tapi untuk dry powder tak boleh. Sekali guna, 20 minit lepas itu dia akan bocor. Itu beza dia, itu kebaikan dia, itu keburukan dia. Tidak sesuai untuk kawasan terbuka, tidak sesuai untuk api kelas A, kelas B dan ke kelas C. Hanya sesuai untuk elektrikal saja. Kalau ada makmal komputer sesuai, kalau ada mesin sesuai. Tapi kawasan tertutup. Ha? Kalau letak dalam kereta pun tidak sesuai. Kalau berlaku kebakaran kereta pun tidak sesuai guna yang ini. Kena angin yang kuat dia akan hilang macam tu je. Ya, lebih sesuai yang dry powder. Tapi ambillah tong yang kecil lah kalau nak letak dalam kereta. Untuk yang besar ni untuk bas, lori sesuai. Untuk kereta kita ada saiz 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya? Kalau dekat rumah tak letak pun alhamdulillah. Okey? Okey, teknik penggunaan alat pemadam api. Nanti kita akan guna dia dekat kawasan terbuka. Pastikan kita mengikut arah angin. Macam mana nak tahu arah angin? Macam mana? Tengok api itu pergi ke mana atau asap itu pergi ke mana. Ya, jangan lawan arah angin. Kalau lawan arah angin, dia punya powder dia ringan, dia akan datang dekat kita balik. Ya, walaupun saya kata tidak beracun, tapi dia akan ganggu lah. Ya? Kalau guna dalam kawasan tertutup, dalam bangunan, pastikan kita berada berhampiran dengan pintu. Pasal apa? Powder yang keluar dia akan memenuhkan ruangan bilik sehingga kita tak nampak. Jadi pastikan kita ada dengan dekat dengan pintu. Senang kita nak keluar. Okey, jarak. Apabila kita menggunakan dry powder, pastikan jangan terlalu hampir. Untuk sesi demonstrasi ni kita akan guna api minyak. Api minyak kelas apa? Api kelas apa? Api minyak. Api kelas apa? Kelas B. Ya? Kerana pacutan dia secara bertekanan, dia akan keluar secara jet, lepas tu baru dia akan mengembang. Pastikan jarak ni antara 10 hingga 12 kaki yang pertama. Barulah kita akan datang dekat tutup permukaan api ni. Bukan dekat api sini, permukaan api. Kita nak tutup oksigen daripada masuk dekat tempat kebakaran. Okey? Okay, ini antara demo-demo yang kita buatlah. Demonstrasi yang kita buat. Jadi pada hari ini saya nak kalau ada 100 orang, sekurang-kurangnya 20 hingga 30 orang tu mencuba. Dan inilah peluang untuk tuan-tuan cuba alat padam api ini yang telah disediakan oleh pihak kolej. Okey? Okey, letak digantung berdekatan dengan alat-alat yang lain lah. Ya, digantung supaya mudah dilihat, mudah dicapai dan tidak disalahguna. Okey, mudah dilihat, mudah dicapai. Tempat yang berisiko untuk terbakar, tinggi berlakunya kebakaran ataupun berdekatan dengan jalan-jalan keluar. Ya, dekat tangga-tangga dan sebagainya, kalau boleh adakan alat padam api. Okay, alat padam api amat penting sebagai langkah awal menangani kebakaran sebelum ianya besar atau merebak.
Aku menjadi suraya. Okey, macam saya kata. Okey, macam saya kata tadi, isi semula. Itu kebaikan dan keburukan dia. Keburukan dalam produk guna sekali saja. Sekali kita katakan, tak boleh guna. Tapi untuk CO2, kita boleh guna sehingga dia habis. Terima kasih diucapkan kepada kepada pengusaha nombor 2 Tuan Rosika binti Agni Haja di atas ceramah kecerdasan kepada kesehatan ini. Okey, pelajar-pelajar bertenang saja. Okey, seterusnya perhatian kepada para pelajar. Diminta kepada para pelajar untuk mengisi soal selidik penilaian keberkesanan program secara atas layar dengan scan QR code yang disediakan di belakang lewat. Selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan, majlis yang ini menjemput dan mempersilakan teknologi sajian ini bermamat pengarah tulis Komiti Kuala Terengganu diiringi dengan cikgu seleksi di awal kepada pengarah pengurusan untuk menyampaikan lagi berkasih sebagai tanda kenang-kenangan kepada kepala penguasa 2 yang berbentuk tidak saja dipersilakan. Kita nak gunakan alat pemadam api. Okey, yang ini api cair di mana kita bakar minyak petrol, okay, minyak diesel dan juga campuran juga dengan air. Okay. Api pun menyala. Jadi kita pun berlaku kita ambil air, kita jirus air dalam api minyak. Okey, kita guna air, apa akan berlaku? Okey, tengok ya, kita guna air. Dia akan jadi lebih marak. Pasal apa? Air tidak sesuai untuk kebakaran jenis B. Kebakaran cecair. Dalam air ada oksigen. Jadi apa yang penting, kita gunakan alat pemadam api yang ada dekat bangunan kita. Okey, mana yang CO2 tadi? CO2 yang kita nak cuba tadi. Okey, volunteer 2 orang. Volunteer. Medik. Okey, pakai baju tu, dek. Bomba akan datang. Tapi adik kita ni pakai cermin mata, tak apa. Lepas dah. Okey, pakai tolong. Taruh bomba dah. Okey, ambil CO2. Okey, padam dengan CO2. Kita sesuai atau tidak menggunakan CO2. Okey. Ikut arah angin, jangan terlalu hampir. Lebih kurang 10 hingga 12 kaki. Mengikut arah angin. Kalau kita lihat angin pergi ke sana, kita kena berada di belakang ini. Okey. Jangan dekat sangat. Okey, sembuh je. Ni, pegang ni. Okey. Tekan je. Habis, tekan habis. Tekan habis. Okey, adik. Okey. Memang dia tak akan padam. Tadi saya telah maklum, untuk CO2 tidak sesuai untuk kawasan terbuka. Dia akan hilang macam tu saja. Kalau kita tengok tak ada angin pun sekarang. Ya, memang tidak sesuai. Jadi bila tak ambil yang dry powder, padamkan kebakaran. Tak. Okey, yang dry powder ni PASS, PASS. Okey, PASS, pull. Okey, tarik, aim. Okey, padam. Tekan habis. Okey, bagi tepukan.
Okey, tadi kerana api telah lama, dia telah jadi sedikit. Ya, kita bakar semula. Okey, yang sana bersedia. Guna yang ni, dek. Guna yang dah buka ni. Tutup petrol. Okey, berlaku kebakaran. Kita guna alat berapi. Okey, boleh guna. Lawan arah angin dalam 10 hingga 12 kaki yang pertama. Jangan terlalu hampir. Okey. Tekan. Okey, bagi tepukan. Api berjaya dipadamkan. Okey, api lagi. Nyalakan api. Okey, volunteer yang lain. Kita ada satu lagi baju. Okey, ambil kesempatan pada hari ini untuk kita gunakan. Ada yang apa ni? Bahagian elektrikal tak? Elektrikal. Mari. Ikut arah angin ya. Tengok angin. Berada dekat 10 hingga 12 kaki yang pertama. Okey. Boleh. Pegang nozzle depan. Pegang. Okey. Sembuh. Sini. Tengok arah angin. Jangan dekat sangat. 10 kaki yang pertama. Bila dah sembuh baru datang dekat. Okey. Kecil habis. Jangan dekat. Okey, bagi tepukan. Okey, pastikan apabila dia sini ni perlu kita tutupkan daripada udara masuk ke dalam. Kita jangan sembur di atas. Ya, kalau kita sembur di atas, dekat bawah udara masih boleh masuk. Okey, mana? Volunteer. Hai, semua dah lari. Okey, jangan terlalu hampir. Bagi powder keluar dulu. Okey, baru datang dekat. Lagi, bawah. Masih ada api. Okey, bagi tepukan. Okey, api. Masih pispa Lighter. Okey, angin kuat sikit ya. Jadi kita susah nak nyalakan api. Okey, dek. Boleh cuba. Adik. Okey, jangan dekat sangat. Lagi kanan. Okey, bagi tepukan. Okey, last. Seorang lagi nak cuba. Sebelum kita pegang kaki yang pertama. Apabila semburan telah dibuat, barulah kita datang hampir ya, dan menutupi punca api ataupun pangkal api. Okey, dek. Boleh? Okey. Pegang situ. Pegang nozzle. Okey, jangan sangat. Habis lain. Tengok ni. Pegang nozzle, dek. Pegang nozzle. Okey, kalau tak padam juga, ambil lagi yang lain. Ada banyak lagi sana tu. Lari sikit, dek. Lari sikit. Tak sangat ya, pasal dia baru. Okey. Okey, bagi tepukan. Okey, itu tadi penggunaan alat pemadam api bagi kebakaran kelas B. Berlaku kebakaran, kita pun guna air. Dia tak akan padam. Ya, dia jadi lebih merebak ataupun lebih kuat. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kita basahkan tuala ataupun kain-kain tebal yang ada dekat rumah kita. Ini kita demokan dulu. Nanti lepas, kerana air ada oksigen. Kena ingat tu ya. Okey, blok tangan kita, keselamatan tangan, ikut arah angin juga. Okey, dan kita tutup permukaan kuali, tutup dapur gas dan tutup punca gas. Api pun akan
padam. Pasal apa? Kita menggunakan teknik melemaskan, menghalang udara daripada masuk ke dalam kawasan kebakaran. Kita tak perlu tengok-tengok, nak intai-intai, tak perlu. Ya, kalau kata kita nak tengok juga, kita angkat daripada depan, barulah kita angkat. Jangan kita selak intai-intai macam ni. Udara masuk, api akan menyala semula. Dan jangan lupa, walaupun api telah padam, kita telefon bomba untuk datang. Okey, saya nak volunteer. Volunteer. Mari, mari. Mai. Pun kain-kain tebal yang lain. Jangan perah sangat, dik. Perah bagi air tu habis je. Jangan bagi air meleleh je. Okey, perah sikit-sikit je. Jangan bagi air meleleh je. Okey. Okey, lipat tuala 2 bagi tebal. Okey. Lipat 2. Cover tangan, cover muka. Okey, jangan campak tuala ya. Okey, tengok arah angin ke mana. Okey, jangan campak. Okey, tutup gas. Tutup dapur gas. Jangan angkat tuala tu, tutup sumber gas. Apa tu? Rumah suka. Buang air yang meleleh tu. Masuk dalam badi, masuk dalam badi. Okey. Okey. Bersedia untuk padamkan api. Okey, cover tangan tu, lipat. Okey, mengikut arah angin. Okey, jangan baling ya. Slow. Naik atas sikit. Okey. Lubang. Jangan kat. Tutup api. Okey, tutup sana. Okey, tepukan. Masih menyala kerana tak tutup habis. Ya, kena pastikan tutup habis kuali tu ya. Jangan bagi ruang untuk udara masuk. Sekarang udara masih masuk dan masih ada api dekat bawah. Okey, tapi tak apa, atas keberanian kita ucapkan ribuan terima kasih. Okey, kita ada satu lagi demo. Sekiranya saluran gas terbakar, apa kita nak buat? Okey, saluran gas yang terbakar. Okey, kalau yang macam ni, macam mana kita nak padamkan api? Okey, hanya dengan menggunakan ibu jari sahaja kita boleh padamkan kebakaran. Kita boleh padamkan api. Okey, tunjuk. Okey, api pun akan padam. Pasal apa? Kita menutup ruang. Okey, kita menutup ruang. Betul, habiskan. Teknik yang sama iaitu teknik melemaskan. Kita tak bagi udara masuk. Okey, bagi tepukan. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi mari cuba. Ambil peluang. Okey, pakai baju. Okey. Pegang dulu lama-lama baru ya.
Nah, mana? Okey. Sini. Okey. Okey, bagi tepukan. Ya, apabila kita dapat padam, api itu akan padam kerana tidak ada udara lagi yang masuk. Ada lagi volunteer. Ada lagi orang pun boleh. Pengarah pun boleh. Di malam pengarah pun boleh. Mari. Hari ini kita cuba. Okey, Dek. Okey. Ya, hari ini. Okey, boleh Cik Carol? Ya, jangan lepaskan dia punya hos ya. Okey. Tutup dengan sepantas kilat permukaan. Jangan guna tangan ni. Okey. Terus tutup. Okey, bagi tepukan. Terima kasih Cik Carol. Okey, ada lagi nak cuba? Panjang rehearsal peralatan sekarang. Okey, akan dimulai dengan rumah hijau. Okey, peralatan akan dimulakan dengan rumah hijau. Okey, dibenarkan. Pegang dulu, tak nampak api. Masa angin kuat. Okey. Okey, terus tutup. Oh. Okey, bagi tepukan. Okey, terima kasih Cik. Okey, kita tunjukkan ini untuk kerana bermula dengan api kecil sahaja, sekiranya kita tidak kawal, dia boleh mengakibatkan satu kebakaran yang lebih besar. Ya, dengan menggunakan teknik yang paling simple. Ada lagi? Mari kalau nak mari. Parakan apa? Okey. Pegang dulu tuan. Pegang dulu. Dulu dengan api tu. Okey. Boleh padam. Guna ibu jari. Okey. Bagi tepukan. Okey, saya rasa itu saja ini. Okey. InsyaAllah nanti akan datang. Kita akan datang lagi untuk tunjuk demonstrasi yang lain pula. Dan perlu ingat, kebakaran yang baru bermula boleh dikawal dengan cara yang betul untuk menghalang kemerobakan lebih besar. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.